Sekarang keunikan warisan masyarakat kerajaan alam Melayu dibincangkan. Keunikan warisan bermaksud legasi, kebijaksanaan dan keunggulan yang ditinggalkan oleh pemerintah terdahulu untuk diwarisi oleh generasi seterusnya. Keunikan warisan kerajaan alam Melayu boleh dikaji daripada aspek yang berikut: sistem pemerintahan pelajar, kebijaksanaan pemerintah, perkembangan kegiatan ekonomi, perkembangan sosial budaya, dan amalan beragama. Kelima-lima keunikan warisan kerajaan alam Melayu ini akan diperincikan di bahagian yang seterusnya. Sekarang keunikan warisan sistem pemerintahan pelajar dibincangkan. Sistem pemerintahan di kerajaan alam Melayu berasaskan sistem pelajar. Keunikan warisan sistem pemerintahan di alam Melayu yang paling jelas ialah pemerintah mengasimilasikan pengaruh agama dalam pentadbiran. Dalam sistem pelajar, raja menjadi tongkat utama kerajaan. Kedudukan raja dapat diperkukuh dengan sistem pemerintahan yang dibantu oleh para pembesar dan memperoleh ketaatan daripada rakyatnya. Corak sistem pemerintahan pelajar di alam Melayu boleh dikaji daripada aspek yang berikut, iaitu pemilihan raja. Ketiga-tiga aspek yang menentukan corak pemerintah pelajar di kerajaan alam Melayu ini akan diperincikan di bahagian yang seterusnya. Pertama sekali, pemilihan raja kerajaan alam Melayu dibincangkan. Pemilihan raja adalah berasaskan keturunan dan pengesahan daripada pembesar. Keturunan diraja dianggap suci dan berdaulat. Raja juga boleh dipilih daripada golongan tentera, seperti dalam kerajaan Funan dan Champa. Contohnya, Fan Shiman yang menjadi maharaja kerajaan Funan adalah dipilih daripada golongan tentera. Wanita keturunan diraja boleh dilantik sebagai pemerintah seperti dalam kerajaan Majapahit. Contohnya Tribuana Tunggadewi, iaitu Puteri Ratna Wijaya, telah dilantikkan menjadi Raja Majapahit. Mengenai kedudukan raja dalam sistem pemerintahan pelajar kerajaan alam Melayu, semasa pengaruh Hindu dan Buddha berkembang, raja dianggap sebagai titisan dewa dan mesti dihormati. Konsep khalifah diperkenalkan selepas kedatangan Islam. Raja-raja sentiasa ditaati. Mengingkari raja dianggap mengingkari Tuhan dan perbuatan tersebut adalah menderhaka. Mengenai gelaran pemerintah, kerajaan alam Melayu menerima pengaruh Hindu dan Buddha dalam memberi gelaran pemerintah, di mana raja dan maharaja digunakan sebagai gelaran pemerintah. Setelah kerajaan alam Melayu menerima pengaruh Islam, Sultan digunakan sebagai gelaran pemerintah. Gelaran raja juga menggambarkan kebesaran kuasa seperti raja di gunung dan maharaja di pulau. Terdapat golongan raja yang diberi gelaran mengikut identiti dan keunikan kerajaan mereka. Misalnya Raja Funan, Champa, Angkor dan Sriwijaya yang menggunakan gelaran Sanskrit Waman. Keunikan warisan kerajaan alam Melayu dalam aspek kebijaksanaan pemerintah dibincangkan. 现在 kebijaksanaan pemerintah dapat dilihat melalui dua aspek yang berikut. Pertama sekali, memilih dan membangunkan pusat pemerintahan. Ini menentukan bagaimana sumber keperluan dihasilkan dan ditampilkan. Kedua, menjalinkan hubungan diplomatik, di mana di samping kedaulatan dan keselamatan dapat dijamin, perdagangan antara bangsa dapat dikembangkan. Kedua-dua aspek yang menentukan kebijaksanaan pemerintah ini akan diperincikan di bahagian yang seterusnya. Sekarang kebijaksanaan pemerintah dalam memilih dan membangunkan pusat pemerintahan dibincangkan. Kebijaksanaan pemerintah dalam memilih lokasi yang strategik sebagai pusat pemerintahan, pertempatan dan pelabuhan adalah seperti yang berikut. Pertama, mengenai lokasi yang strategik dipilih untuk membangunkan kegiatan pertanian.
Lembah sungai dikembangkan dengan kegiatan pertanian kerana bertanah subur. Sungai juga berfungsi sebagai laluan pengangkutan utama. Kedua, pemilihan lokasi yang strategik sebagai pelabuhan perdagangan. Pemerintah bijak dalam memilih tempat yang menjadi laluan antara bangsa timur dan barat untuk mendirikan pelabuhan, seperti Pelabuhan Okyo di Funan dan Palembang di Sriwijaya. Pemerintah bijak dalam memilih tempat untuk kegiatan perdagangan dan pertahanan. Pemerintah mengambil kira petunjuk alat yang memudahkan singgah di pelabuhan seperti bukit atau gunung dan teluk. Bukit dan teluk juga membantu dalam aspek pertahanan. Pemilihan lokasi yang strategik untuk membangunkan pusat pemerintahan membolehkan kerajaan alam Melayu berkembang dengan cepat dan bertahan lama. Lokasi yang strategik menyebabkan kerajaan luar tertarik untuk menguasai kerajaan alam Melayu. Pemilihan lokasi untuk membangunkan pusat pemerintahan telah diikut sehingga hari ini. Sekarang kebijaksanaan pemerintah dalam menjaringkan hubungan diplomatik dibincangkan. Kebijaksanaan pemerintah dapat dilihat dalam menjaring hubungan diplomatik bagi menjamin kemakmuran kerajaan. Terdapat 3 bentuk hubungan diplomatik, iaitu persahabatan, ketenteraan atau senjata, dan perkahwinan. Ketiga-tiga bentuk hubungan diplomatik yang berlaku dalam kerajaan alam Melayu akan diperincikan di bahagian yang seterusnya. Pertama sekali, hubungan diplomatik dalam bentuk persahabatan dibincangkan. Contohnya, kerajaan Sriwijaya mengirimkan utusan persahabatan ke China pada abad ke-7. Kerajaan Majapahit menjaringkan persahabatan dengan China pada abad ke-14. Kedua, hubungan diplomatik dalam bentuk ketenteraan atau senjata. Maharaja Cholak dari India menghantar bantuan tentera ke Sriwijaya untuk membantu menyelesaikan pemberontakan pada abad ke-11. Ketiga, hubungan diplomatik yang dijalankan dalam bentuk perkahwinan. Pemerintah Majapahit Raden Wijaya kahwin dengan puteri kerajaan Singasari pada abad ke-13. Pertama, memelihara kedaulatan kerajaan. Kedua, mendapatkan perlindungan. Ketiga, meluaskan jaringan perdagangan. Keempat, memperkukuh agama dan budaya. Terima kasih kerana menonton video saya. Tolonglah share video ini kepada mereka yang memerlukannya. Jangan lupa memberi sokongan dengan subscribe channel saya. Sokongan anda adalah motivasi untuk saya meneruskan kerja penghasilan video.